Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya Siu Harun. Terima kasih pada yang like dan subscribe. Okey, pada yang belum harap dapat like dan subscribe. Okey, hari ini saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk membuat batik tulis daripada awal mencanting sehingga kan dalam proses mewarna. Okey, saksikan ya. Okey, sekarang kita membuat permulaan dengan membuat garisan. Tujuan membuat garisan ni supaya kita dapat membezakan di mana yang tempat yang sepatutnya kita berhenti untuk melukis. Dan juga salah satu daripadanya tujuan membuat garisan ni, apabila kita pakai frame yang telah dipakai berulang-ulang kali, pada kayu tersebut ada warna. So sekiranya kita membuat satu kain yang baru, warna yang lama tu kalau terkena air dia akan meresap kepada kain dan dia akan membuatkan kain kita tu menjadi kotor. Jadi inilah tujuan kenapa kita membuat garisan pada awal permulaan di sekitar frame. Dan apabila kita mula mencanting, apa yang penting sekali, lilin yang kita gunakan, temperature yang kita gunakan, kita mesti tahu mengawal suhu supaya suhu yang digunakan tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Kerana apabila lilin yang terlalu sejuk, lilin tu tidak akan tembus ke bawah, menyebabkan bila kita warnanya akan keluar. Dan sekiranya suhu lilin tu terlalu panas, lilin akan keluar terlalu cepat dan kadang-kadang kita tak dapat nak kontrol saiz lilin tu. Kemungkinan kadang-kadang menjadi besar, kadang-kadang menjadi kecil, ataupun kadang-kadang lilin yang terlalu cair itu lebih senang untuk dia jatuh dan dia akan menitik. Jadi susah untuk kita nak kontrol. Jadi kalau boleh, api yang kita gunakan adalah yang paling rendah sekali, yang paling slow sekali api dia. Kita akan terus canting dan mencanting mengikut pada design apa yang kita rasa. Kalau sekiranya kita tidak dapat memikirkan design apa yang kita nak buat, kita boleh lukis dahulu ya, supaya kita dapat melakar lilin tu dengan tepat dan betul. Okey, inilah dia lukisan yang telah saya canting menggunakan canting tadi ya. Okey. Daripada lukisan ni, kalau kita tak pasti untuk lukis apa, kita boleh lukis dulu dengan pensel, kemudian baru kita ikut dengan canting tadi lah. Okey, kalau tadi saya gunakan canting, ni adalah canting yang saya guna tadi. Cara memakai dia atau memegang dia, kita boleh gunakan pegang macam pensel macam ni, atau kita boleh letakkan di tengah celah jari telunjuk macam ni, tengah-tengah macam ni pun boleh. Cara menggunanya adalah mengikut keselesaan kita. Okey. Dan juga bentuk canting ni pun ada bermacam-macam bentuk. Dia ada bentuk burung, ada bentuk kasut, ada bentuk periuk. Apa yang saya guna sehingga ni adalah bentuk burung yang saya rasa lebih sesuai untuk saya. Ada setengah orang lebih sesuai untuk canting kasut, so dia akan buat menggunakan canting kasut, tapi saya lebih selesa dengan menggunakan canting burung. Okey.
Kemudian saiz kepada canting ni pun ada bermacam-macam saiz. Kita boleh buat mengikut pada ketebalan kain. Kalau makin makin tebal kain yang kita gunakan, kita akan gunakan saiz atau moncong yang lebih besar, dan semakin nipis kain yang kita pakai seperti sutera contohnya, kita gunakan saiz yang lebih halus, iaitu seperti S ataupun double S. Okey, kita pergi ke proses yang seterusnya, itu proses mewarna pula. Okey, dalam proses mewarna ni kita perlukan air dan juga bahan pewarna lah yang telah kita sediakan. Selain pada itu, kita perlukan juga berus berbagai saiz lah, kalau kita boleh sediakan berbagai saiz. Okey, sekarang ni kita terus kepada proses pewarnaan. Sekarang saya nak tunjukkan cara untuk mewarna dengan hanya menggunakan air saja, ya. Okey. Kita letakkan color yang pekat, kemudian kita letakkan air supaya dia dapat satu shade yang lebih cair, ya. So warna tu dia akan bergerak sendiri sehinggalah ke line lilin tu dia akan berhenti, ya. Boleh nampak kan? So ni adalah antara pewarnaan antara warna dan juga air. Okey. Selepas ni saya akan tunjukkan cara pewarnaan menggunakan warna. Okey, warna dan juga warna. Kalau tadi warna dengan air kan, yang ni warna dengan warna, kemudian barulah air. So saya campurkan dua warna, ya. Contohnya warna yang kita boleh gunakan ada mengikut, biasanya lebih sesuai kalau kita gunakan warna family, ya. Contohnya kalau macam purple ni, dia lebih sesuai kalau kita gunakan warna family dia, iaitu sama ada dengan merah ataupun biru. Kalau kita gunakan dengan warna yang opposite dia, contohnya macam warna kuning, dia cantik juga, tapi dia akan jadikan warna tu warna brown. Okey, saya tunjukkan sekali lagi. Saya taruh color warna yang pekat dahulu. Okey, selepas warna pekat, kemudian saya akan taruh warna yang kedua, iaitu saya suka warna merah ni tadi. Okey, kemudian saya taruh air. Okey, boleh nampak kan? Okey, kalau tadi kita mewarna menggunakan teknik warna dan air, kemudian yang ini warna dan air, kemudian seterusnya kita akan mewarna menggunakan teknik warna, air dan warna. Okey, saya masih lagi menggunakan purple, dan seterusnya warna merah, dan seterusnya saya menggunakan air sampai ke hujung, dan saya kembali balik kepada warna. Boleh nampak tak? Okey, boleh nampak tak perbezaan dia? Okey, saya warnakan sekali lagi. Purple. Boleh nampak tak? Saya buat yang sebelah sini. Okey, warna purple, kemudian warna merah. Okey, kemudian air, yang terakhir sekali warna. Just di hujung-hujung saja.
Okey. Okey, boleh nampak ya? Okey. Itu teknik yang ketiga. Okey, yang ni pula ya. Yang seterusnya hanya menggunakan warna dan warna sahaja, tanpa perlu menggunakan air. Okey. Kali ini saya menggunakan warna hijau dan juga kuning. Kalau menggunakan dua teknik ni, kita memerlukan satu warna yang pekat dan satu warna yang cair. Okey. Contoh yang saya buat ni adalah hijau dan kuning. Okey, saya tunjukkan sekali lagi. Kali ni saya menggunakan warna yang berbeza pula, tapi dua juga warna, iaitu antara orange. Okey, saya warnakan orange. Kemudian saya warnakan dengan warna kuning. Okey, tanpa menggunakan air. Tapi dengan teknik ni kita mestilah menggunakan dua warna sahaja, iaitu warna yang pekat dan satu lagi warna yang cair. Okey, boleh nampak ya? Okey, saya siapkan yang ni warna antara warna dengan air. Okey. Ini adalah biasanya teknik asas dalam pewarnaan batik. Okey, saya akan siapkan lukisan ni dan boleh lihat ya. Kalau yang ni saya menggunakan warna yang pekat. Kalau warna yang pekat tidak perlu untuk dicampur dengan apa-apa, terus direct saja warnanya daripada botol yang kita ada tadi. Okey. Adalah air. Kalau di awal tadi saya menggunakan warna pekat dan air. Okey, yang ini saya menggunakan warna yang cair sedikit, kemudian air, dan kita tambah dengan warna yang sedikit pekat di hujungnya. Okey, dia akan nampak juga perbezaan. Ya. So, cara pewarnaan ni adalah bermacam-macam, mengikut pada kreativiti kita. Okey. Macam ni saya buat hijau. Kemudian air. Kemudian saya taruh sedikit warna biru di hujungnya. Boleh nampak kan perbezaan dia? Boleh nampak tak?
Okay, sekarang kita warna background dia. Di pewarnaan, kalau kita inginkan warna yang cair, kita cuma campurkan dengan air saja. Contohnya macam kita nak warna pink, kita nak warna purple cair, kita nak warna biru cair, kita just campurkan dengan air saja. So warna tu automatically akan dapat warna yang cair. Kalau kita gunakan daripada warna basic saja, biasanya kita akan dapat beribu-ribu color daripada warna yang basic tadi. Kita tak perlu risau, tak perlulah kita nak membeli warna yang bermacam-macam warna. Tapi kalau untuk kemudahan, untuk kegunaan kita rasakan untuk memudahkan kerja, bolehlah kita menggunakan pelbagai color. Tapi kalau untuk starting, kita tak jumpa dengan macam-macam color, kita cuma ada warna basic. So daripada warna basic ni kita boleh membuat warna, kita buat campuran warna, menjadikan bermacam-macam warna dengan hanya menyampurkan antara warna dengan warna, warna dengan air, ataupun daripada warna tu kita boleh campurkan antara satu warna ke dua warna. Kalau kita campurkan lebih daripada 3 warna, kebiasaannya dia akan mendapat warna yang agak kurang cantik. Tapi kalau warna tu, warna yang dicampurkan tu adalah warna family, biasanya tak ada masalah, dia still nampak warna yang cantik juga. Okay, saya dah nak siap, sikit je lagi gambarnya akan siap. Sebenarnya buat batik ni sangat seronok bagi saya, macam terapi lah. Kita buat tu kita rasa macam best je, orang kata release tension pun je kan. Kalau kita macam penat-penat buat kerja dan kita mewarna, benda ni akan membuat kita kan rasa hilang stres tu. Kalau tak percaya, boleh cuba sama ada datang ke galeri saya di Komplek Craft, ataupun boleh beli untuk batik kit saya, sama ada batik set, ataupun batik combo set, ataupun batik yang individual. Saya akan tunjukkan sebentar lagi yang produk-produk yang saya sebutkan tadi. Okay, kalau nak berjumpa dengan saya terus untuk melihat cara secara live, atau saya nak suruh saya mengajar secara live, bolehlah datang ke galeri saya di Komplek Craft Kuala Lumpur, ya, di Wakaf Galeri Izora. Okay, inilah dia hasil lukisan yang saya telah buat hari ini. Ini adalah dikira sangat-sangat basic lukisan. Kalau nakkan yang lebih advance, saya akan tunjukkan nanti di video-video yang akan datang. Ada berbagai lagi episod, saya akan tunjukkan lagi step. Kalau yang ni adalah step untuk kita yang beginner, inilah dia. Dan kita praktiskan macam mana untuk mencanting, kita praktiskan macam mana untuk mewarna. Bila kita dah dapat step-step yang macam ni, kemudian kita akan lanjutkan kepada next step. Dalam batik ni ada bermacam-macam teknik, seperti contohnya overlapping, cracking, macam-macam lagi. Saya akan tunjukkan insya-Allah dalam setiap video saya akan datang. Saya akan tunjukkan macam mana untuk membuat proses daripada awal sehingga akhir, daripada satu teknik kepada satu teknik, cara pembelajaran batik
yang melalui daripada pengalaman saya. So saya akan tunjukkan kepada anda macam mana. Okey. Jadi jangan lupa subscribe. Okey. Alright. Tadi kalau saya kata kalau tak tahu ataupun nak belajar dengan secara lanjut, boleh pergi terus ke galeri saya di Galeri Izora di Komplek Craft Kuala Lumpur. Boleh buat temu janji dulu dengan saya. Saya akan letak nombor dekat bawah ni. Boleh WhatsApp saya, boleh call saya. Okey, di 012-257-2344. Itu boleh terus untuk buat appointment dengan saya kalau nak jumpa saya di galeri. Tapi kalau untuk membeli, dan saya boleh postkan kepada anda pun boleh, dan boleh juga menghubungi saya terus direct, dan saya akan kita buat arrangement lah. Okey, sekarang ni saya tunjukkan apa kalau tak ada tak susah nak jumpa dekat mana untuk beli produk bahan-bahan ni semua, macam mana saya nak mencanting, macam mana saya nak beli lilin, tak tahu di mana. Okey, saya ada jual. Kalau untuk biasa ni sesuai untuk anak-anak, untuk yang nak terus mewarna kan, tidak perlu nak mencanting dahulu. So saya ada set individual ni macam ni. Okey, dia ada terus dengan berus, dengan color, dengan palette ada kat dalam ni. So yang ni boleh dah start. Kalau setakat nak cuba-cuba untuk warna, dah boleh start. Okey, kalau tak nak individual, saya ada set combo. Macam ni, kalau macam ni set combo di dalam kotak lah ya. Yang ni memang sesuai untuk buat gift, untuk buat macam kalau nak bagi hadiah pada orang. Sebab ni memang dalam kotak. So dalam kotak ni dia memang dah ada, dia ada instruction juga, macam ni instruction, dan dia ada 3 keping kat dalam ni, dan juga warna yang ada di dalam ni. Kalau tadi individual set dia ada cuma 3 basic color saja, tapi kalau dalam combo ni saya akan ada 6 color di dalam ni Okey, kalau pada orang yang nak mencuba membuat daripada mula-mula dengan canting, dengan mencanting, mewarna, start pada mula seperti mana yang saya tunjuk dalam video ni, boleh beli batik set ni. Dalam batik set ni memang complete ya. Ni kalau dekat dalam video saya yang nombor 2, saya telah tunjukkan apa yang ada dalam set ni. Semua dia macam ni. So kalau beli set ni, boleh buat sendiri, daripada mencanting, mewarna, hanya perlu sediakan dapur, cawan, dan juga dapur dan juga periuk. Itu yang digunakan. Okey. Jadi selepas adanya set ni, kalau rasa macam tak tahu macam mana nak buat, boleh ulang balik dengan video saya ni, boleh tengok macam mana nak buat. Saya akan adakan lagi satu video khas yang menggunakan bahan-bahan yang di dalam batik set ni. Yang ni saya akan buat video khas menggunakan semua apa yang ada dalam ni. Maknanya kita dah boleh buat untuk proses membuat batik. Saya akan tunjukkan next video. Saya akan video ni saya akan membuat video berkenaan pembelajaran macam mana nak membuat batik. Saya akan adakan dalam 2 versi, iaitu versi bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia. Bahasa Inggeris sebab kebanyakan customer saya pun ada orang yang berbahasa yang menggunakan bahasa Inggeris, dan mungkin kalau saya membuat dalam bahasa Malaysia dia orang tak faham. Jadi saya buat 2 versi untuk bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Dan sekiranya kalau nak tengok dalam bahasa Inggeris pun boleh, nak tengok dalam bahasa Malaysia pun boleh. Okey, jangan lupa kalau nak membeli barang-barang ni semua, boleh terus kontak saya di boleh WhatsApp saya, boleh call saya di 012-257-2344, ataupun boleh email kepada saya di cwoks_design@yahoo.com. Saya ada boleh tengok kat bawah ni, saya ada tulis ya. Ataupun boleh nak tengok lukisan-lukisan saya, apa yang setelah saya buat, program-program yang setelah saya buat, boleh juga tengok di dalam FB saya, FB
Batik Cwoks, Patik ataupun kalau nak pergi kepada FB page saya pun boleh, iaitu FB page saya Cwoks Design, C.WOKS design ya. Ataupun kalau nak tengok berita-berita terkini, boleh juga pergi ke Instagram saya, iaitu cwoksdesign_batik. Okey, kat situ biasanya saya akan post lah aktiviti terbaru saya. Okey, dan kalau nak jumpa saya sendiri, sekali lagi saya dah beritahu, boleh datang ke Komplek Craft. Boleh buat temu janji dahulu dengan saya. InsyaAllah kita akan bertemu. Okay. So kalau nak suggestkan tajuk untuk saya buat, boleh juga tulis dalam komen. InsyaAllah saya akan buat tajuk mengenai apa yang diminta. Okay, contohnya macam nak buat teknik ni, nak buat teknik tu, tak tahu nak macam mana, ataupun nak minta saya pandangan saya macam mana nak buat pun boleh tulis komen. Saya akan buat video lah berkenaan apa tajuk yang diminta. Saya akan berceritalah mengikut pada apa pengalaman yang saya tahu. Okay, sekian. Terima kasih untuk kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.